This will be our new house. Wow. This is so pretty. Liz, you have to start speaking Malay from now on, okay? Eh, ada orang baru pindah lah. Saya nak pergi cakap hai lah. Hai, Hai. Baru pindah ke? ya, saya baru mendarat dari US pagi tadi. Oh, nampaknya saya jiran awak. Rumah saya tu depan rumah awak je. Nama saya Hajidah. Boleh panggil Jidah je. Nama saya Abby. Nasib saya sudah dapat berkenalan dengan seorang di perumahan ini. Tadi tu saya ada nampak budak kecil. Anak Abby ke? Ha, ya, nama dia Liz. Oh, umurnya berapa? 13 tahun, Jida. Lah, rupanya sebaya dengan anak perempuan saya. Cuti sekolah dah nak habis ni. Abby dah daftarkan anak Abby ke sekolah ke? Ha, itulah masalahnya. Saya sebenarnya half American, half Malaysian. Tapi itulah, saya tak pernah duduk dekat Malaysia. Jadi, saya tak tahu sangat tentang sekolah yang ada di Malaysia ni. Saya boleh tolong Abby dengan hal itu. Kalau Abby free esok, saya boleh jelaskan tentang sekolah-sekolah yang ada di Malaysia ini. Saya free esok. Tapi, tak menyusahkan Jida ke? Taklah. Kita kan dah berjiran. Kenalah tolong antara satu sama lain. Kalau macam tu, apa kata kita berjumpa dekat kafe depan tu? Esok petang? Boleh juga, tiada masalah. Okey, jumpa esok tau. Saya pergi dulu. Hai Abby. So, Abby nak tahu pasal apa? Itulah. Saya pun tak tahu apa yang patut saya tahu. Hahaha. Tidak apa. Mula-mula saya akan terangkan jenis sekolah yang terdapat di Malaysia, okey? Okey. So, Malaysia ni terdapat beberapa jenis sekolah tau. Sebagai contoh, kita ada sekolah menengah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Kita juga ada sekolah kluster, sekolah agama. Tak kira lah sekolah agama maupun sekolah berbalik. Bukan itu sahaja, kita juga ada college vocational, sekolah menengah teknik. Wah, banyaknya. Ya, sebenarnya terdapat banyak lagi jenis sekolah di Malaysia. Tapi saya cuma sebut yang lebih dikenali oleh orang ramai. Apakah subjek-subjek yang diajar di sekolah ini? Untuk menengah rendah, subjek yang ditawarkan adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam atau Moral, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Pendidikan Sivik. Subjek Cina juga diajar untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, manakala subjek Tamil untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil. Untuk subjek menengah atas pula, subjek teras adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam atau Moral, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Jasmani, manakala subjek elektif pula terdiri daripada subjek kemanusiaan, vocational dan teknologi, pengajian Islam dan sains. Oh, begitu. Tetapi Jida ada sebut sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Adakah sekolah ini sama? Tidak, Abby. Oh, apakah perbezaan antara kedua-dua sekolah ini? Perbezaan yang paling ketara antara kedua-dua sekolah ini adalah penggunaan bahasa. Untuk sekolah menengah kebangsaan, Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Manakala, untuk sekolah jenis kebangsaan pula, Bahasa Cina atau Bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah jenis kebangsaan juga sering dikaitkan dengan sekolah vernacular tau. Kenapa dia sering dikaitkan dengan sekolah vernacular? Faktornya boleh dikaitkan dengan sejarah tanah Melayu iaitu semasa zaman penjajahan British. Jadi, semasa penjajahan British, pihak British mengambil keputusan untuk membuka aliran kaum dalam pendidikan. Ini untuk memastikan pendidikan bagi setiap kaum mencukupi. Tindakan tersebut telah menyebabkan terciptanya sekolah vernacular. Oh, jadi maksudnya mereka hanya menubuhkan sekolah berasaskan kaum ini hanya sekadar untuk membasmi buta huruf di tanah Melayu? Bukan itu sahaja, motif mereka mewujudkan sekolah berasaskan kaum juga agar kaum-kaum tidak bersatu padu di tanah Melayu pada waktu itu. Sekolah Cina mula dibangunkan oleh komuniti Cina
dan mereka sudah mempunyai kemampuan kewangan yang tinggi kerana peranan mereka sebagai orang kerajaan British. Bagaimana pula untuk kaum India? Sekolah bagi komuniti India juga mula dibuka dengan bantuan British, namun kedudukannya terpencil. Hal ini kerana mereka hanya diletakkan di kawasan estet serta ladang getah. Pada mulanya, iaitu pada zaman penjajahan British dahulu, sekolah bagi kaum India dibahagikan kepada dua peringkat persekolahan, iaitu pelajaran rendah dan pelajaran menengah. Namun begitu, terdapat lebih banyak sekolah rendah berbanding menengah kerana sekolah menengah diwujudkan untuk kepentingan penjajah. Wow, kalau macam tu, apakah kelebihan sekolah jenis kebangsaan? Jika seseorang pelajar memasuki sekolah jenis kebangsaan, dia dapat mempelajari lebih dari satu bahasa. Ini menjadikan salah satu kelebihan untuk mereka apabila memasuki alam pekerjaan itu. Bukan itu sahaja, kewujudan sekolah jenis kebangsaan ini bagus kerana bahasa ibunda sesuatu kaum itu dapat diperkasakan. Sebagai contoh, bahasa Cina untuk kaum Cina dan bahasa Tamil untuk kaum India. Namun begitu, oleh kerana terdapat perbezaan dari segi bahasa pengantar, pelajar-pelajar di sekolah jenis kebangsaan tidak mendapat rendahan yang sama seperti di sekolah lain. Oh, begitu rupanya. Tetapi jika rakyat terbiasa dengan bahasa ibunda sendiri, bukankah susah untuk berkomunikasi sesama diri? Ya, betul Abby. Sistem sekolah ini menyebabkan rakyat tidak fasih berbahasa kebangsaan walaupun sudah dewasa. Impaknya, pergaulan antara kaum terbatas kerana mereka berasa kekok dan susah untuk berkomunikasi. Lebih-lebih lagi ini menimbulkan jurang perkauman yang luas antara kaum. Ini disebabkan mereka dikelaskan mengikut kaum sejak kecil lagi, yang menyebabkan hasrat negara untuk memupuk perpaduan tidak tercapai. Saya harap info-info yang setelah saya kongsi ini dapat membantu Abby. Ya, sangat membantu. Terima kasih, Jida.